Isteri kita duduk di rumah, dia semayang pun tak betul lagi, dan kita tak heran pun tuan-tuan. Keluarga kita jauh pada agama, kita seorang-seorang aja nak agama, keluarga kita tak heran pun dengan agama tuan-tuan. Tak kesian kakak mereka? Tak kesian lah. Kita punya nak masuk syurga tuan-tuan, subhanallah. Mungkin ada di kalangan ni yang mai suami belakang di isteri. Pasal apa yang mai duduk ni? Bukan sebab nak jumpa saya. Pasal apa? Pasal nak syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni masuk hari ke-10 Muharram. Nombor satunya tuan-tuan, bulan Muharram ini sendiri bulan istimewa. Dia salah satu daripada bulan haram. Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 38. Inna indahu syuhur indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Surah Taubah ni cerita sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana yang telah Allah ciptakan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabullah pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Maka demikian itulah agama yang lurus, dan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menzalimi diri kamu di bulan-bulan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan bahawa pada bulan-bulan haram itu segala perkara-perkara ataupun dosa-dosa kecil dipandang besar di sisi Allah, dan sebaliknya perbuatan-perbuatan kebaikan walaupun kecil dipandang besar di sisi Allah. Maka perbanyakkan amalan dalam bulan-bulan haram dan tinggalkan kemaksiatan dalam bulan haram. Apa senarai bulan haram tu? Apa dia pula? Hadis Nabi SAW menjelaskan berapa 4 bulan haram tu bulan apa. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyatun, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijj wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jum'ah wa Sa'ban. Dalam setahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan Rajab duduk di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Jadi dalam hadis ini menjelaskan ada 4 bulan haram, dan salah satunya ialah Muharram. Apa yang kita kena buat dalam bulan Muharram? Kita perbanyakkan amalan. Di antaranya ialah berpuasa sunat. Pertamanya boleh berpuasa, perbanyakkan mana-mana hari dalam bulan Muharram, termasuk bulan-bulan haram yang lain. Satu. Yang kedua, boleh berpuasa daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Yang ni tak payah sembang, semua dah terlepas dah. Habis dah. Ada orang baru ni jumpa saya, Ustaz, saya sedang berpuasa, saya target nak habiskan daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Alhamdulillah, silakan. Kita yang mana tak puasa, pakai tak payah duk niat. Tahun depan lah buat ni. Tahun ni terlepas dah. Yang ketiga, puasa hari Ashura. Ni malam ni. Ni masuk Ashura ni. Esok siang, esok puasa. Siapa yang nak puasa esok boleh start niat malam ni. Muslimat, esok siapa yang nak qada puasa boleh niat malam ni untuk qada puasa esok. Dan kalau dia niat qada puasa,
dia dapat puasa qada, dia dapat puasa Ashura, dia dapat puasa hari Isnin. Kita esok puasa Ashura, dapat puasa juga puasa hari Isnin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi puasa Ashura ni dapat apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, perbanyakkan puasa. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah muharram. Wa inna afdalus salati ba'dal mafruḍah salatun minal lail. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, seafdal puasa setelah bulan Ramadan ialah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Afdal puasa selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang afdal dah puasa. Yang lagi afdal, apa dia? Selepas bulan Ramadan, yang afdal bawah ada sikit, puasa dalam bulan Muharram. Dan solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah qiyamul lail, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, in kunta sa'iman ba'd syahr Ramadan fasumil Muharram fa innahu syahrullah. Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu dalam bulan Al-Muharram, kerana sesungguhnya dia adalah bulan Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimat, dalam bulan ni jangan limit hari untuk kita berpuasa, melainkan perbanyakkan berpuasa. Kalau tuan-tuan mampu puasa 10 seluruh bulan Muharram, boleh. Kalau rajin. Tak rajin, ambil Isnin Khamis, boleh. Boleh buat, ambil hari putih, 3 hari putih, buat 14, 13, 14, 15 hari bulan, boleh. Ataupun tidak, ambil hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Sallallahu alaihi Muhammad. Asalkan perbanyak berpuasa dalam bulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muharram, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu syahrullah, kerana dia yang di bulan Muharram itu ialah bulan Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata, siyam yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sana allati qablahu. Kata Nabi, berpuasalah pada hari Ashura. Bila? Esok. Siapa nak puasa esok angkat tangan? Siapa pun tak angkat, hangpa mengarut sungguh. Siapa pun tak angkat. Faham, tak mau angkat tu bukan maksud tak mau, tapi tak heran kat ustaz. Ustaz angkat suruh letak ke, cakap seorang-seorang, sudahlah, kami nak main duduk sila dengar saja. Allah SWT. Kita membaca macam tu, kita memfaham dalam masalah puasa. Jawab lawak tuan-tuan. Tuan-tuan tak angkat tu saya faham, tawaduk. Malaikat memang tak mau puasa hari esok ni, cerita dia macam payah. Tapi tang puasa ni memang boleh kat geng muslimat sana. Geng-geng jantan ni tak sedua harap sopan aku ke malas. Ya Allah, dia nak puasa tu, ya Allah. Isteri kata apa? Abang esok Ashura abang. Ya, abang faham. Esok kita puasa nak. InsyaAllah. Nak bunyi insyaAllah. Aduh, esok dia cari pasal apalah nak mai, apalah nak mai. Tuan-tuan, tapi semua yang duduk depan saya ni sekali dengan muslimat, esok azam nak puasa. Azam nak puasa. Pasal apa? Tahu pasal apa nak puasa? Pasal dosa banyak. Dosa banyak. Setahun ni daripada Muharram tahun lepas sampai ni Muharram tahun ni, berapa banyak dosa kita buat, tuan-tuan. Kita tengok benda tak patut kita tengok, kita cakap benda tak patut kita cakap, kita berjalan pi tempat tak patut kita pi. Berapa banyak dosa kita himpun sepanjang setahun ni. Nabi kata apa, tuan-tuan sekalian? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yukaffiras sana
allati qablah. Allah akan mengampunkan dosa setahun yang lepas. Dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa besar, minta ampun pada Allah. Dosa ada kaitan dengan orang lain, diminta maaf kat dia. Ditunaikan balik hak dia. Yang tu tak selesai dengan puasa. Apa ni? Ada tinggal semayang, kena qadha. Ada tinggal tak bayar zakat, kena qadha. Benda wajib yang kita tinggal takkan terpadam dan takkan terampun memadai dengan puasa sunat hari Ashura. Yang memadamkan dosa ini ialah dosa-dosa kecil yang kita buat sepanjang tahun yang berlambak tu. Puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis tersebut riwayat Ibnu Majah. Dan dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW tengok orang Yahudi pakat-pakat puasa. Maka Nabi SAW tanya dekat dia, pasal apa ni? Buat apa ni? Puasa apa ni? Nabi tanya pada orang-orang Yahudi. Apa jawab orang Yahudi? Orang Yahudi jawab, faqalu hadha yaumun salihun, hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini kata Nabi, kata orang Yahudi, hari ini hari yang baik. Hari ini Allah telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh-musuh mereka. Dan maka hari ini Nabi Musa alaihi salam berpuasa. Dalam riwayat cerita, hari inilah terbebasnya Nabi Musa daripada cengkaman Firaun. Tenggelamnya bala tentera Firaun dalam laut tu bila ni hari Ashura ni. Maka Nabi Musa pun berpuasa bagi meraihkan hari yang baik ini. Maka jawab Nabi SAW, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka kata Nabi SAW, kata apa? Kami ni, aku ni lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi pun berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka esok kita puasa. Yang kedua sebab pasal apa? Pasal kita nak meraihkan bagaimana diraihkan oleh Nabi Musa AS pada hari pembebasan Bani Israel. Kita lebih berhak kepada Nabi Musa AS berbanding dengan Bani Israel yang mengingkari Nabi Musa AS. Yang ketiga pasal apa kita nak puasa? Pasal Nabi kita puasa hari itu. Nabi kita puasa, maka kita ikut apa Nabi SAW buat, maka kita dapat pahala apa? Pahala mengikuti Nabi SAW, pahala sunat. Pahala sunat. Yang ketiga, yang berikutnya pasal apa kita puasa esok ni? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amara bi siyamihi. Nabi SAW memerintahkan umat dia untuk berpuasa. Kita puasa pasal Nabi suruh. At least 4 sebab ni pasal apa kita kena puasa esok. Siapa yang tak puasa ikut esok memang cerai tak ada dah. Memang teruk sungguh lah. Puasa lah esok tuan-tuan. Kita belajar puasa. Dulu-dulu mana kita tahu benda ni semua tuan-tuan tahu. Yang kita tahu hari Ashura kita makan bubuk sora. Dulu daripada kecil-kecil kita tahu itu. Boleh nak buat bubuk Ashura. Buatlah tuan-tuan. Buat pun ramai-ramai kita masak bubuk Ashura. Letak tepung, letak jagung, letak kacang, letak pisang, letak ubi, letak apa, masak-masak berimpun. Habis satu orang kampung semua berimpun. Seronok tuan-tuan, menyambung silaturahim. Boleh, bagus. Tapi makan buka puasa hari ni. Tidak, pek seorang satu, makan lagi, pekat-pekat balik buka puasa. Dapat dua-dua kebaikan. Kebaikan duduk berimpun menyambung silaturahim bergotong royong, dapat kebaikan berpuasa pada hari Ashura. Kalau tak mau nak buat esok, tunggu hari Sabtu, hari Ahad ni kita cuti, mari kita berimpun ramai-ramai masak bubuk Ashura.
Tapi syarat dia satu je. Jangan lupa panggil saya sekali. Ni buat sedap-sedap lupa Ustaz subuh. Kata Allah SWT. Jadi subhanallah, berpuasa pada hari tersebut. Dan tak berhenti setakat situ. Tak berhenti setakat situ. Nabi SAW ajak kita untuk kita menyalahi atau menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi puasa hari Ashura, hari 10 mereka puasa. Nabi puasa hari itu, dan Nabi SAW suruh kita puasa hari itu. Tapi Nabi SAW tak berkenan duk buat sama-sama macam orang Yahudi. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, berpuasalah kamu pada hari Ashura. Puasa pada hari Ashura. Maka berbezalah kamu, selisihlah kamu dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nabi suruh kita puasa hari Ashura, orang Yahudi pun puasa hari Ashura. Nabi tak suka duk sama macam mereka. Lepas tu buat macam mana? Bagi beza dengan mereka. Beza macam mana? Berpuasalah sehari sebelum atau sehari selepas. Sehari sebelum masuk hari ni lah. Siapa dah puasa hari ni, settle lah. Dia boleh puasa hari ni, puasa esok. Siapa yang tak puasa hari ni, dia boleh puasa esok, Ashura, Salih Samad, dan dia puasa lusa, 11 hari bulan. Boleh tak ni? Tak apa nak angguk nampak gaya. Ustaz, sehari esok pun nampak macam cerah masa depan Ustaz. Nak buat 2 hari Ustaz, ya Allah. Kalau tak buat pun tak apa. Memadai buat 10 Muharram saja. Tapi siapa yang buat tambah sebelum atau tambah selepas, dia dapat 2 kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi SAW juga, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Nabi kata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kata Nabi SAW, sekiranya aku masih hidup pada tahun depan, nescaya aku akan berpuasa pada hari ke-9, hari Tasu'ah. Takdirnya Nabi wafat sebelum sampai tahun depan, bulan Muharram. Maka Nabi SAW tak sempat untuk berpuasa hari Tasu'ah. Maka ulama kata, Nabi berazam untuk berpuasa pada tahun hadapan. Maka jadi sunat dekat kita untuk berpuasa pada hari Tasu'ah, berkait dengan azamnya Nabi SAW nak puasa pada tahun hadapan. Cuma Nabi SAW tak sempat buat. Kalau Nabi hidup, Nabi buat. Tapi Nabi tak sempat. Maka kita sunat untuk buat. Boleh faham tak? Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yawma tasi'ah. Apabila datang tahun hadapan, nescaya insyaallah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maka ulama susun macam ni, 3 keadaan nak puasa dalam 3 hari ni, 9, 10, 11. 3 keadaan. Nombor 1, puasa sehari sebelum atau sehari selepas bersama hari Ashura. Maksud dia puasa apa hari? Dia puasa apa hari? 2 hari. Hari 9 dan 10 atau 10 dan 11. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sehari je. Bila? Esok. Yang ni saya nampak akan mendapat sambutan besar-besaran di kalangan kita esok ni. Hari Ashura. Sehari dah lah Ustaz, banyak-banyak Ustaz kerja lah apa macam apalah tuan-tuan, asalkan buat sehari. Atau yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berpuasa sehari dan selepas. Sehari dan selepas. Maksud berapa hari puasa? 3 hari. 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan. Ini paling afdal. Benar?
Lagi sekali saya sebut, ini cerah masa depan. Pakai payahlah nak buat. Hari ni tak buat dah, tak dah. At least 2 hari lah. Paling tidak sehari puasa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu. Dan pertama puasa. Esok hari Ashura puasa. Yang kedua, tuan-tuan, sagi singgah bank pergi buat keluar cash, buat keluar duit sikit. Pasal kita nak buat benda yang Nabi SAW suruh kita buat ni. Nak buat apa Ustaz? Nak kena kaitan dengan cash. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yawma Ashura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi atau kama qala rawahul Baihaqi. Nabi sebut apa? Barang siapa yang wassa'a ni melapangkan dirinya dan keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan baginya sepanjang tahun tersebut. Ulama sebut melapangkan ini dengan maksud menyenangkan hati, maksud membahagiakan, maksud memberikan kemudahan. Maka esok bukan sekadar puasa, tuan-tuan, esok kalau nak buat makan pada ahli keluarga, buat makan bagi lebih, bagi sedap, bagi selesa. Bahagiakan hati ahli keluarga. Bukan takat tu, tuan-tuan, bagi sedekah, bagi hadiah, hadiah duit, hadiah harta kepada anak-anak dan keluarga kita. Bagi. Start malam ni boleh bagi dah. Tuan-tuan tahu dapat apa? Allah akan lapangkan tuan-tuan, bahagiakan tuan-tuan, sejahterakan tuan-tuan sepanjang tahun ni. Hari ni ya. Hari ni ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak Allah lapangkan rezeki sepanjang tahun? Nak? Bagi hari ni. Start malam ni. Tu saya kata balik pergi singgah bank. Ya. Tak banyak sikit tak apa. Bagi ya, bagi. Mesej. Pasal apa ya? Nah, RM50. Duit apa ni ya? Sempena hari Ashura. Bahagia tak dia? Bahagia. Panggil isteri kita yang mesej, tak pernah panggil yang ni. Pasal apa? Buang tebiat nak mati ke apa lagi kau ni? Dah hari ni hari Ashura, panggil sayang. Tuan-tuan, isteri kita terus lari masuk bilik ayam, tuan-tuan. Termuntah otak tu. Dia kata, pasal apa abang ni? Hari ni saya nak membahagiakan sayang dengan panggilan-panggilan yang indah. Sebab Nabi SAW sebut wassa'a, melapangkan dengan maksud membahagiakan, menenangkan hati. Nah, yang ambil 100. Duit apa ni bang? Duit hari Ashura. Masih bang, Masya Allah, seronok dia. Bahagia tak dia? Bahagia. Bertambah bahagia. Tahu dia kata apa? Dia ulok balik kat kita. Dia nah, saya hadiah pula kat abang. Ni, berkata, duit apa ni? Duit hari Ashura, saya bagi kat abang pula. Ya Allah, terima kasih. Bahagia di hati suami, bahagia hati suami. Suami kata apa? Nah, ambil balik. Malam tu pekat hang bagi, dia bagi sampai pagi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala. Tuan-tuan tahu tak? Ni orang cerdik. Bila orang bagi kat kita, duit itu jadi duit siapa? Duit kita lah. Dia dapat pahala tak dia bagi? Dia dapat pahala dia bagi. Satu. Kalau bagi ni sedekah ni, Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli matibatu habba. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Nilai sedekah kita ni RM700 di sisi Allah. Dan sedekah yang paling afdal, sedekah pada ahli keluarga Allah.
Banyak tak pahala dia dapat? Dia bagi dia dapat pahala. Kita dapat duit ni, takkan pahala tu nak berhenti kat kita? Tahu kita buat apa? Kita dapat duit, kita bagi kat suami kita pula, bagi kat orang yang bagi kat kita tu. Kita dapat pahala pasal kita bagi duit kita, bukan duit dia. Saya bagi balik, bukan bagi balik. Tak, bukan bagi balik. Saya bagi yang saya punya ni, yang Tuhan bagi kat saya tu, ni saya punya. Saya bagi kat dia. So saya pula dapat pahala sedekah tersebut. Betul tak ni? Dia dapat satu pahala. Tadi dia dapat pahala, dia kata, terima kasihlah saya dapat ni, masya-Allah, saya dapat. Dia pula bagi dapat 2 kali bagilah. Subhanallah, faham tak ni? Allah Rabbi Yusufan. Cari pahala hari ini. Tuan-tuan, tak cukup tentu tuan-tuan sekalian. Kata Syed Sabiq dalam fiqh sunnah, dia kata apa? Allahumma salli alaihi ada bab khusus dalam kitab dia. Dia kata bagaimana cara untuk merayakan hari Ashura, dan dia petik hadis ni. Dia sebut hadis ni ada riwayat-riwayat yang lain lagi. Walaupun kedudukannya lemah-lemah, tapi bila dia menyokong di antara satu sama yang lain, maka dia jadi hadis yang kuat. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Hakim, man wasa'a ala iyalihi yawma Ashura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kullihi. Siapa yang memberikan kelapangan kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkannya di keseluruhan hari, keseluruhan tahun tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Al-Hakim. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, Nabi SAW sebut, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura lam yazal fi sa'atin sa'irat sanatihi. Siapa yang memberikan kelapangan kepada keluarganya pada hari Ashura, maka takkan kesulitan di waktu lain sepanjang tahun tersebut. Buatlah tuan-tuan, belanja sikit malam ni. Ada lapang telefon, jom kita keluar saat pergi mana? Pergi makan. Ayah nak belanja. Nak makan apa? Makan western. Nak makan apa? Makan chow kuih tiaw. Nak makan apa? Jom pergi makan ramai-ramai. Malam ni patut-patutnya malam ni kedai-kedai makan orang Islam ni penuh ramai. Pasal apa? Bukan sebab cuti hari Minggu. Pasal orang faham hari ni hari meraihkan keluarga. Betul tak ni? Kita pun tak tahu nasib baik main malam ni, tuan-tuan. Tak pasal-pasal isteri kita dapat 100 lagi. Dia kata, alhamdulillah abang pergi malam ni. Kalau abang tak pergi, saya ni sampai tua lah tak pernah berjumpa dengan 100. Kalau orang tahu ni malam ni kedai-kedai makan semua penuh-penuh ni. Dia nak semua ni buat family makan-makan. Macam orang Cina makan besar. Kita ada satu hari, tuan-tuan sekalian, dia pergi hari Ashura, hari kita nak bahagiakan ahli keluarga kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man wasa'a ala ahlihi yawma Ashura wasa'allahu alaihi sa'iri sanati. Barang siapa yang memberi kelapangan kepada keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kelapangan baginya sepanjang tahun tersebut. Dan sebuah hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Baihaqi, yang ni special sikit. Dia kata kebaikan yang dia akan dapat sepanjang tahun tu bukan takat dia seorang, bahkan ahli keluarganya juga akan mendapat kelapangan sepanjang tahun dengan dia melapangkan pada sehari ini dalam hari Ashura. Man wasa'a ala ahlihi yawma Ashura wasa'allahu ahlih taula sanatihi. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi seluruh keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberi kelapangannya pada keluarganya sepanjang tahun tersebut. Bila keluarga kita dapat kelapangan, kesejahteraan, kebahagiaan, kita pun dapat kelapangan, kesejahteraan, kebahagiaan. Bila keluarga kita sempit, kita pun jadi sempit. Keluarga kita susah, kita pun jadi ghaflah. Maka kita bagi hari ini, kita akan dapat sepanjang tahun kebaikan. Keluarga kita pun dapat sepanjang tahun kebaikan. Tuan-tuan, tu muqaddimah malam ni. Tak masuk tajuk lagi.
Pasal nak cerita kalau dah ada malam ni. Alang-alang cakap dengan tuan-tuan, ni sahabat-sahabat kita ada buat live apa semua lagi. Ni lah tuan-tuan berapa ramai pula orang duk tengok kat sana. Semua orang mendapat manfaat pada hari ni. Tahun depan azam awal-awal, simpan stok duit siap-siap. Anak kita ada 5 orang, bagi seorang 100. Bukan bagi tiap-tiap bulan, setahun sekali ya. Saya Muhammad dapat jaminan. Kita bagi hari raya tu tak dapat jaminan macam ni. Bagi hari raya itu tak dapat pun jaminan Allah bagi kebaikan, kelapangan sepanjang tahun. Patutnya malam ni, hari ni bagi lagi banyak lagi pada hari raya tu ni. Anak 5 orang bagi seorang 100, 500. Isteri kita 100 dan 600. Mak ayah ada kat kampung, telefon mak ayah, mak ni bagi seorang 100. Salam alaihi Muhammad, lock 1000 malam ni. Boleh? Tak anggup terus. Buatlah takat mana tuan-tuan mampulah. Saya cakap tuan. Jadi mudah-mudahan Ashura tahun ni kita special. Kita duk bincang tonton lepas ni bincang puasa ya. Puasa tahu dah. Semua orang tahu puasa hari Ashura. Malam ni dapat satu istimewa sikit. Membahagiakan keluarga pada hari Ashura. Ulama meluaskan sedikit daripada posisi keluarga itu semata-mata juga kepada anak-anak yatim, juga terkait kepada orang-orang miskin yang duduk di sekitar rumah kita tu. Pergi cari, bahagiakan mereka. InsyaAllah Allah akan bahagiakan kita sepanjang tahun. Pada 27 hari bulan Safar, setelah berlakunya bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua pada musim haji beberapa bulan sebelumnya. Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku di Aqabah dekat Mina. Kita berhenti azan dulu nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada 27 hari bulan Safar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Waktu tu panas terik. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, tatkala kami sedang duduk di rumah Abu Bakar ketika tengah hari rembang, seorang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berselubung mukanya pada waktu yang tidak pernah orang datang. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, tentunya pada saat begini dia datang kerana mendapat perintah. Tengah hari waktu tu orang jarang pergi rumah orang tengah hari. Tak boleh duk sengaja pilih nak pi ziarah orang, pi rumah orang waktu tengah hari. Jangan. Waktu tu waktu dilarang. Nak pi lepas zuhur. Sebelum waktu zuhur, waktu istirahat jangan pi. Semenjak daripada bai'ah Aqabah yang kedua, Zulhijjah yang lepas, Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Zulhijjah sebelum tu, tahun ke-12 kenabian. Waktu tu berlaku bai'ah Nabi SAW dengan 72 sahabat Nabi yang masuk Islam daripada Yathrib. 70 lelaki, 2 orang perempuan. Bai'ah dengan Nabi, janji nak selamatkan Nabi, nak jaga Nabi bila Nabi SAW hijrah, pi duduk dengan mereka di Yathrib. Semenjak daripada peristiwa bai'ah tu, ramai di kalangan sahabat yang mula keluar, dah keluar senyap-senyap, keluar senyap-senyap. Kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat, semua orang keluar senyap-senyap kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Nuaim. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Umar keluar, dia seorang aja keluar, jenis semua orang tahu. Dia pegang pedang dia, dia bawa anak panah dia, bawa busur-busur panah dia, bawa pedang dia,
pi dekat Kaabah, tawaf 7 pusingan dengan khusyuk. Kemudian geng-geng musyrikin yang duduk sekitar Kaabah tu, dia kata, hari ni aku nak keluar hijrah. Siapa yang nak tengok mak dia menangis dengan kematian dia, siapa nak tengok isteri jadi janda, siapa nak tengok anak-anak dia jadi yatim, mai jumpa aku balik bukit sana. Siapa pun tak berani kata apa. Sayyidina Umar di jalan dia. Dalam perjalanan yang sama, tuan-tuan, dalam sebuah riwayat yang lain, Sayyidina Umar dia bergerak dengan 20 orang sahabat. Di kalangan mereka ada seorang sahabat nama Ayyash. Ayyash ni, tuan-tuan, dia ni sedara dengan Abu Jahal. Sampai dekat Quba, Abu Jahal tunggu dekat Quba. Abu Jahal kata, Ayyash, hang nak pergi mana? Aku nak pergi ikut Nabi SAW hijrah. Hang tahu dah apa jadi dengan mak hang tu? Dia pandai dia beradik. Hang tahu dah apa jadi dengan mak hang? Apa jadi? Mak kamu tu, dia nazar, dia takkan sikat rambut dah. Lagi hang tak balik jumpa dia. Dia nazar, dia takkan berhenti daripada jemuk tengah panas tu selagi hang tak balik jumpa dia. Dia tak mau makan, dia tak mau apa. Hampirlah balik jumpa mak hang tu, kata Abu Jahal kepada Ayyash. Ayyash pun balik pergi dekat Sayyidina Umar. Wahai Umar, boleh tak aku nak pergi tengok mak aku, Ustaz? Kata Sayyidina Umar, jangan Ayyash, ni perangkap kat hang je ni. Ni perangkap ni. Depa nak halau Sayyidina Umar, depa tak berani. Yang mana boleh cekau lah dia panggil kan. Yang mana boleh dia boleh makan dia panggil. Dia kata, jangan ni perangkap je. Mak kamu tu, ni dalam kitab ni, Salih ala Syamat Sirah Nabawiyah ni, karangan Saifur Rahman Mubarak Furi ni, Ar-Raqiqul Makhtum, dia sebut. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Nanti kalau kutu naik atas kepala mak kamu tu, dia sikatlah rambut dia tu. Dia pujuk kan. Nanti bila dia tak tahan panas, nanti dia masuklah ke rumah dia tu. Tak payahlah balik. Dia kata, aku nak balik saja. Kamu nak harta ke? Ni aku bagi separuh harta aku kat kamu. Jangan pi. Dia kata, aku nak balik saja Sayyidina Umar. Nak balik juga, tak apalah. Ni naik unta aku ni yang paling mahal ni, unta paling elok yang aku ada ni. Naik unta ni, cepat-cepat balik. Sagi kalau nampak macam pelik sikit, patah balik dari sini. Dia kata, okey, baik. Dia pun ikut balik. Waktu on the way balik ni dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Buat trik. Dia kata, mainlah nak tukar kenderaan pula. Dia kata, aku nak try pula rasa ni naik unta ni, kereta baru ni. Lebih kurang betul lah kot. Dia turun saja daripada unta dia. Dia tangkap dia, dia ikat dia, bawa api balik dekat Mekah. Dia kata apa? Inilah bagaimana kami perlakukan orang-orang bodoh di kalangan kami. Akhirnya dia tertahan, dia tertangkap dan dia tak boleh nak pergi hijrah ikut Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat yang tak boleh hijrah. Sebab apa? Sebab ditangkap dan sebab ditahan. Tapi majoriti hampir kesemua daripada sahabat semua dah hijrah. Yang tinggal hanya keluarga Nabi dan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saja. Tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar pun duk tanya, mata ya Rasulullah, bila ni Rasulullah, bila ni orang ni semua pekat pi dah, bila ni hati ni bergelojak nak pi. Dah semua orang dah tinggal dah. Nabi SAW tak pi lagi. Tuan-tuan tengok Nabi dan para sahabat. Para sahabat, tuan-tuan, sami'na wa ata'na, dengar taatnya. Tak ada pun duk curi. Suruh kami pi, dia tak pi lagi. Suruh kami pi dulu, dia tak pi pun lagi. Tak kata macam tu pun, faham. Nabi SAW rupanya sedang menunggu perintah. Perintah spesifik kat Nabi daripada Allah tak ada. Sampailah hari itu, tiba-tiba tengah hari, Nabi mai dalam keadaan duk kelubung macam ni, duk tutup kepala macam tu, tengah panas.
Sedang tutup kepala macam tu, mai Sayyidina Abu Bakar kata, tahu dah, memang dapat perintah dah. Lalu Sayyidina Aisyah kata, sampailah Nabi SAW, Nabi minta izin untuk masuk. Setelah dapat keizinan, baginda kata dekat Sayyidina Abu Bakar, keluarkan siapa yang ada di kalangan kamu yang duduk dalam rumah ni, keluar semua. Nabi nak tahu siapa yang ada dalam rumah, sebab Nabi nak bincang rahsia. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli alaihi, mereka ini semuanya keluargamu ya Rasulullah, semua keluarga kamu. Maka kata baginda, aku telah mendapat keizinan untuk keluar, dapat dah perintah. Malaikat Jibril mai bagi signal dekat Nabi, wahai Rasulullah, malam ni kamu jangan tidur di tempat kamu tidur. Masuk faham dah, malam ni kena keluar dah. Nabi faham signal yang diajar daripada diperintah oleh Malaikat Jibril AS. Faham dah. Maka tu yang Nabi SAW cepat-cepat pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Tahu tak Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Part ni touching. Sayyidina Abu Bakar tak tahu Nabi nak hijrah dengan siapa, Nabi nak pergi dengan siapa. Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Tahu Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Rasulullah, saya ke yang nak teman Rasulullah SAW? Saya ke? Minta confirmation. Memang dia harap dialah, sangat-sangat mengharap dialah yang akan teman Nabi SAW. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Kita tahu lah pasal kita dengar cerita ni tiap-tiap tahun dah. Dia tak tahu. Tiba-tiba Nabi SAW kata, ya benar, Allah seronok lah tuan-tuan. Subhanallah, seronok tak payah cerita. Dia dalam ramai kalangan sahabat yang dah Islam, yang dah beriman dekat Nabi SAW, Allah tak pilih orang lain, Allah pilih dia. Saudara-saudara, kalau nak cerita, nak pi dalam perjalanan yang sangat mencabar ni, orang sagi orang serang lah, sagi orang mai bunuh lah, sagi orang buat kacau lah, siapa agak-agak yang paling patut duduk dengan Nabi SAW dalam perjalanan tu? Tuan-tuan, agak-agak siapa? Agak siapa? Sayyidina Umar lah kot. Tidak, dengan hebat, dengan orang tak berani nak kata apa keluar ni. Siapa mak nak depan ni anak depan jadi anak yatim mai? Oh, orang siapa pun tak berani tuan. Patut dia dengan Nabi SAW. Logik akal kita pakai kan? Tapi bukan kekuatan yang dicari. Yang Nabi harapkan tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, ialah seorang sahabat yang dapat duduk dengan Nabi SAW susah dan senang dalam perjalanan hijrah yang penuh dengan cabaran, supaya dapat memenuhi perintah Allah SWT dalam kehidupan. Tuan-tuan, kita duk berhijrah ni daripada buruk nak jadi baik. Kita ni dulu maksiat tuan-tuan, apa benda maksiat kita tak buat. Kita tahu kita pernah buat benda salah yang begitu banyak. Kita nak berhijrah, kita nak jadi baik, kita nak jadi orang baik. Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita? Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita ni? Siapa yang boleh susah senang sama-sama dengan kita? Siapa yang boleh waktu kita tergelincir, dia nasihat, dia tegur kita? Siapa yang boleh tuan-tuan sekalian waktu kita susah, dia tolong angkat, dia tolong pegang, angkat, berdiri tangan kita? Siapa yang boleh waktu dalam keadaan Allah SWT bahaya, dia boleh mempertaruhkan diri dia demi kita? Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita? Kita kena ada. Dia boleh jadi seorang kawan, dia boleh jadi seorang isteri, dia boleh jadi seorang suami. Tapi dalam hijrah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dia sentiasa bersama dengan kita. Kita kena ada orang ni. Nabi boleh je pergi seorang-seorang tuan-tuan? Boleh tak Nabi pergi seorang-seorang? Boleh. Nabi pergi Isra' Mi'raj seorang-seorang ya tuan-tuan. Tak ada siapa pun teman dia, kecuali Malaikat Jibril AS. Tapi peristiwa hijrah, Nabi SAW ditemani oleh 4 orang, dan seorang ni sangat istimewa, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita kena ada ni Abu Bakar. Kita kena ada Abu Bakar kita. Siapa orang tu? Jaga dia elok. Jaga dia elok. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kamu punya sahabat baik, pegang dia elok, jangan lepas. Ada sahabat yang baik, orang baik duduk dengan kita, pegang elok dia, jangan lepas.
Sebab orang ni payah nak dapat, mudah hilang dah. Dia duduk dengan kita, kita dapat manfaat daripada dia. Dia duduk kat orang lain, bila kita terlepas, orang lain akan dapat manfaat daripada dia. Kita yang akan rugi, dia tetap tak akan rugi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang akan bersama dengan orang yang seorang itu akan berada atas jalan agama teman rapat dia. Maka falyanzur, perhatikan dengan siapa kamu berteman rapat. Mula hari ini cari Sayyidina Abu Bakar di sisi kita. Siapa dia? Boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi tiga orang. Lagi ramai, lagi bagus. Yang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi kita. Selepas dia buat perancangan, hari itu bincang-bincang dengan Nabi SAW, maka mereka tunggu malam. Yang orang musyrikin buat dah hantar 11 orang pergi berhimpun depan Nabi, rumah Nabi SAW. Yang tu tak payah cerita lah. Cerita yang Nabi SAW baca doa, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat ke-9 tu. Sampai orang-orang musyrikin 11 orang tuan-tuan sekalian, yang semua pegang pedang nak bunuh Nabi SAW, duk tunggu waktu nak pergi masuk ceroboh nak tikam Nabi SAW tu. Semua pekat jadi letih, mengantuk habis semua, sampai pedang yang pegang pun boleh terjatuh. Kan? Yang tu tak payah cerita dah, tuan-tuan pun sedia maklum. Doa tu pun duk hampai dah. Antara yang selalu pekat kena doa ni tuan-tuan, tu custom dekat Langkawi tu. Siap. Kita pergi beli alkopat, alkorok lah, macam-macam lah. Nak keluar tuan-tuan sekalian, dia boleh baca dekat tu, immigration tu, ada custom tu. Waja'alna min baini aidihim. Yang custom tu buat aku mengantuk sangat hari ni, tak tahu siapa lah. Dia kata, ya Allah. Dia lalu kesian kat custom tu. Dia naik motor tak ada protect pun sama lah. Waja'alna min baini aidihim. Allah Rabbi nazar. Lepas tu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, malam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Ali, tidurlah kamu di tempatku, berselimutlah kamu dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau ini. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa terhadap yang buruk terhadap kamu. Siapa ganti? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak tahu mati ke dak sehari ni. Boleh jadi tak tiba-tiba orang masuk tikam dia, orang tak cek dulu, boleh jadi. Tak ada jaminan. Boleh jadi tak nanti bila depa masuk tengok-tengok, Allah SWT orang lain, bukan mana Muhammad, lalu depa bunuh. Boleh jadi tak? Boleh, mempertaruhkan nyawanya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata apa? Tidak akan ada apa-apa yang buruk akan berlaku terhadap kamu. Beriman dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ingat, bila kita duduk jalan betul ni, ujian macam-macam akan mai kat kita. Tuan-tuan nak hijrah, nak berubah jadi baik, ujian tak akan berhenti mai kat kita tuan-tuan. Orang kata kat kita, orang fitnah kita, orang buruk-burukkan kita, macam-macam ujian. Tahu pasal apa? Pasal Allah nak ampun dosa-dosa kita buat dulu banyak. Allah tak mau orang-orang yang dosa-dosa banyak ni dekat dengan dia. Kita nak dekat dengan Allah. Allah bagi sikit ujian supaya Allah nak ampun dosa kita. Tapi kita tak kuat. Nak berhadapan dengan ujian, kita tak kuat. Maka kita kena ada seorang yang sentiasa memberikan sokongan. Kita kena cari Sayyidina Ali di tempat kita ni. Ada tak Sayyidina Ali yang sanggup korban untuk kita? Kena ada ni Sayyidina Ali ni kita. Yang kedua, pasal apa Allah bagi ujian dekat kita ni? Nak tengok kita berjaya melepasi dia ataupun tidak. Nak naik ke peringkat lebih tinggi dekat dengan Allah, ada ujian yang kita kena lalui tuan-tuan. Tapi kita tak kuat. Bila tak kuat, kita kena ada orang yang sentiasa memberikan sokongan. Siapa? Sayyidina Ali kat kita tu. Cari kena ada. Yang kita duk jumpa banyak, bila kita kena uji, mereka pun lari. Yang lebih teruk,
kita rosak dengan lidah dia. Bukan dia nak support kita, bukan dia nak tolong kita, bahkan lidah dia yang merosakkan kita. Dia pula pergi cakap kat orang, aku tak sangka sungguh, dulu aku ingat dia baik. Ada orang buat cerita, rupanya dia orang jahat. Bukan dia nak support dan nak tolong kita, dia pula pergi sambung lidah fitnah orang. Ni bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia akan pergi ke depan bila kita diuji. Ingat, kita kena jadi Sayyidina Ali kepada kawan-kawan kita. Nabi kata apa? Antara orang yang Allah akan haramkan neraka daripada dia, siapa? Orang yang mempertahankan saudaranya di belakang dia. Dia pertahankan saudara dia di belakang dia tanpa pengetahuan dia ni. Contoh, ada seorang mai, dia nak kata kat kawan dia, hang mai siap apa dia? Hang duduk dekat Pulau Meranti tu kan? Duduk kat situ. Ada seorang dulu ni, dia dulu duduk kerja sekali dengan aku dulu. Aku dengar-dengar dia duduk dekat Pulau Meranti, dan aku dengar-dengar dia jadi AJK masjid ni. Nama apa? Nama sekian-sekian. Oh, aku kenal. Ni aku nak ceritakan, hantar dah. Dia tu je, dia sebut je dia tu, kita kata apa dia? Ustaz. Oh. Kalau hang nak cakap buruk tentang dia, hang tak usah bercakap dengan aku. Aku tak kenal dia lagu mana, tapi aku tahu dia duduk main masjid, dia orang baik. Dah cukup, hang nak cerita, hang pergi cerita ke orang. Mempertahankan saudaranya di belakang. Betul tak kan? Tapi kita bukan pasal macam tu. Kita kalau dengar, mai aku nak cerita. Apa? Betul ke? Ish. Tak sangka sungguh lah. Betul ke ni? Betul. Sat, aku nak panggil kawan ni mai dengar sama. Tuan-tuan, lawak-lawak juga, tapi itulah kita. Sebab kita sedang dengar cerita buruk orang. Tuan-tuan, nak Allah haramkan kita daripada masuk neraka, pertahankan saudara kita. Tuan-tuan, pertahan depan dia biasa. Dia duduk tepi kita, tiba-tiba orang main kata kat dia, kita dapat, hang tak sedut kata apa, ni kawan aku ni. Pertahan di depan dia, biasalah tuan-tuan. Boleh jadi sebab apa? Sebab sagi belajar dia tarik, belajar roti canai. Waktu kita susah, dia boleh tolong kita balik ke apa ke, adalah benefit kita boleh dapat. Betul tak ni? Tapi kalau pertahan di belakang, yang tu luar biasa. Yang ni lah orang yang akan mendapat diharamkan neraka daripada dia. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tidur, subhanallah, tuan-tuan, salli ala Muhammad. Kemudian Nabi SAW pun keluar. Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pun keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada 27 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada malam tu Nabi SAW bergerak pergi ke belakang. Allahumma salli ala Muhammad, daripada arah yang sepatutnya kalau pergi ke Mekah dan Madinah tu kena naik sebelah utara, yang ni Nabi SAW pergi ke selatan, pergi sembunyi di Gua Thur. Tuan-tuan, di Mekah ni tuan-tuan banyak gua merata-rata gua. Sebab dia kawasan bukit mata. Gua kecil-kecil ni banyak ni, merata-rata ni banyak. Nabi SAW pergi cari satu gua, bukan dekat kawasan Mekah, jauh pada Mekah belakang. Terpencil pula tu. Tuan-tuan, kita dengar macam mana orang musyrikin pun boleh pergi ikut berdiri sampai depan pintu gua. Betul kan? Nak bagi tahu, kata orang-orang ni dulu, orang Arab ni salah satu dari kelebihan dia ada satu kelebihan, kepandaian menghidu bau pergerakan orang. Dia betul. Yang ni berjalan bila? Ni berapa lama dah berjalan? Berapa orang di kalangan mereka? Sampai macam tu tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam.
Dia taklah guna hidung mereka ni. Dia guna binatang-binatang lah, semua sebagainya. Macam kita orang Melayu pandai baca bintang. Orang Melayu pandai baca bintang. Kita tak reti lah ni. Orang Melayu dulu-dulu. Orang Arab ada kelebihan tu. Dapat hidu je. Dia pun cari sampai jumpa kan. Strategi. Strategi Nabi SAW lari pergi ke belakang. Pasal apa? Pasal nak menyelamatkan diri untuk memenuhi perintah Allah SWT. Tuan-tuan, dalam keadaan kita nak berhijrah, nak jadi orang lebih baik, kita kena ada strategi, kena ada perancangan, kena susun jadual kita elok. Bukan boleh main rendah saja. Tuan-tuan, kita tak sama macam orang lain pasal kita biasa buat salah. Orang yang tak pernah buat salah, nak kita duduk tahfiz, tuan-tuan sekalian, pagi-pagi pukul 4.30 pagi baca Quran lah. Kita dulu tuan-tuan umur 15, 16, 18, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kita duk buat? Bukan baca Quran, semayang pun tak. Kita buat benda dosa maksiat. Ujian kita ni untuk berubah nak jadi baik lebih dahsyat daripada orang yang tak pernah duk saja-saja buat maksiat dan jahat. Betul ni? Maka kita ni kena lebih kuat strategi kita. Elakkan daripada orang-orang yang duk ajar kita untuk buat maksiat. Bukan tak mau kawan, tapi satgi bila kita duduk dengan mereka, satgi kita pun terjebak sama. Lihat ni. Yang kedua, duduklah dengan kawan-kawan yang baik-baik supaya dapat nasihat yang baik. Yang ketiga, mai duduklah dalam majlis-majlis ilmu ni supaya kita sentiasa dapat peringatan. Yang keempat, susun jadual amal kita elok. Pasal kita ni jenis malas. Nak baca Quran bila? Nak sedekah banyak mana? Nak pergi semayang lagi dengan apa? Nak buat apa pun dalam hidup kita, susun, kena ada strategi. Pasal apa? Pasal kita biasa buat jahat. Kita tak dididik dengan bi'ah solihah sebelum daripada ni. Kita tak kenal suasana soleh tu macam mana. Yang kita tahu dulu waktu kita pindah mai duduk kat Selangor ni tuan-tuan, kita duduk terdedah dalam kemaksiatan. Tang maksiat, habaq pi lorong mana, semua kita tahu. Ni nak? Apa mengaku tak ni? Tak payah duk tunjuk soleh sangat lah tuan-tuan. Kita bukan main. Disko mana tuan-tuan tak pi? Karaoke mana tuan-tuan tak jejak? Tuan-tuan, tasik tu tenggelam 6-7 orang tu. Tang tu lah jadi saksi cinta kita dulu banyak nak. Lorong maksiat tang mana kita tahu belaka, tapi lorong baik kita tak pernah berjumpa. Ni baru nak belajar jumpa. Bila baru nak belajar jumpa, duk bercanggah dengan arah maksiat yang kita dah khatam elok, maka cabaran lebih besar. Susah. Maka kena mujahadah, kena lawan, kena fight. Nak pi perang bukan boleh turi-turi bawa senjata pi perang. Kalau tak ada ilmu, kita akan kalah. Maka nak perang dengan nafsu, nak perang dengan syaitan, nak perang dengan benda yang duk sedap dalam hati ni, maksiat yang kena buat, kena ada strategi, baru kita boleh menang. Kena ada strategi. Saudara Muhammad, maka strategi perlukan kepada ilmu. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Lalu subhanallah, Nabi SAW pun dengan strategi dia, Nabi SAW pun duduk, Allahumma salli 3 hari sambil dikhidmat oleh para sahabat Nabi SAW yang lain. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Buat apa? Ni, Asma waktu tu mengandung. Pi hantar makanan naik sampai mana tuan-tuan? Sampai Gua Thur. Tinggi tuan-tuan, nak naik Gua Thur 2 jam lebih. Tuan-tuan biasa tak naik Gua Hira? Saya biasa naik lah berapa kali tu. Fitri pun biasa naik dengan saya. Beringgut lutut-lutut dia lah. Sementara nak naik atas. Tu Gua Hira. Gua Hira, laju-laju sikit dapat 45 minit. Dapatlah sejam. Hari tu ada seorang makcik tu pergi sekali dengan saya. Umur 70 lah. Makcik tu umur 70 lah. Saya buat pengumuman, kami siapa-siapa yang nak pergi Gua Hira sekali dengan saya, jom
bagi nama kita nak pergi apa ni, Allahumma salli mak. Saya suka pergi petang-petang sikit lepas asar, saya suka pergi. Pasal apa? Naik sagi teduh sampai-sampai nak kita sembahyang di teduh di maghrib, kita dapat 2 siang malam cik kita dapat. Turun tu belah malam. Syok juga. Saya suka pergi waktu tu. Dia makcik dia umur 70 tahun dia bagi nama tu kan. Saya kata tak apa makcik nak pergi. Makcik nak pergi lah. Dia kata makcik ni tak tahulah nak hidup bila sampai bila lagi tak tahu, tapi paling tidak nak hidup makcik nak tengok gua Hira tu macam mana. Tinggi makcik tak apa Ustaz, tak apa. Makcik duduk bawah tunggu kami, tak apa. Tak apa Ustaz, tak apa. Sampai tuan-tuan parking van, kami pun siap-siap naik tuan-tuan. Ada yang jenis berhenti separuh jalan, ada yang tak larat buat pegang perut turun balik. Macam-macam lah tuan-tuan perangai. Saya sampai atas, makcik duduk kat atas lah. Dia punya semangat, dia kata apa? Amboi semangat sungguh makcik nak. Ustaz, tak tahu lepas ni boleh naik tak boleh naik, tak tahu lagi dah Ustaz. Paling tidak nanti kalau orang tanya macam mana Gua Hira, makcik tahu nak cerita lagu mana. Tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Nabi SAW duduk sembunyi, waktu Nabi SAW duduk di Gua Hira tu tuan-tuan. Gua Hira tu Nabi SAW umur 40. Waktu Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Maksudnya waktu Nabi SAW umur 40 dapat wahyu, Sayyidina Khadijah umur apa? 65. Betul kan? 40, 15 tahun, 65. Duk pergi hantar makan kat Nabi SAW umur 65 tahun. Kita umur 50 tahun, tak apalah Ustaz, naiklah Ustaz, kami tengok ke bawah sajalah, lutut pun longgar. Aduh, jengkereng kita ni. Subhanallah. Asma koyak kain, ikat badan dia, letak makanan, panjat naik dalam keadaan perut dia mengandung 7 bulan. Yang perjalanan naik tu tuan-tuan 2.4 km sampai ke puncak Gua Thur. Anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nama Abdullah. Tugas dia apa? Tugas dia naik atas, turun bawah, pi dekat kawasan Mekah, dengar orang cerita apa, dengar orang cerita apa, dengar orang cerita apa. Sagi pi balik naik, pi sampaikan maklumat kepada ayah dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu, Amir Furaihah, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, duduk jaga bela kambing. Tarik pergi sana, halau pergi sini, halau pergi sana. Pasal apa? Nak tutup jejak Abdullah yang naik turun pergi hantar maklumat kat Nabi SAW. Semua main peranan. Sayyidina Ali kat rumah, Abdullah naik atas naik turun, Asma naik atas pergi hantar makanan, Amir Furaha duduk hantar berapa. Semua main peranan. Tuan-tuan, dalam keadaan kita nak berhijrah kepada kebaikan, kita perlukan keluarga kita. Tak boleh seorang-seorang. Ni, kita boleh main duduk masjid, anak kita duduk main game di rumah tuan-tuan, tak tahu apa. Kita main bersila di masjid tuan-tuan sampai 9 suku, Ustaz tak berhenti lagi. Duk menyakap dalam hati ni, kalau nampak pukul berapa nak berhenti ni, macam tak ada momentum, macam nak turun ni. Dia kata, Ustaz 5 minit kita berhenti. Isteri kita duduk di rumah, dia semayang pun tak betul lagi, dan kita tak heran pun tuan-tuan. Keluarga kita jauh pada agama, kita sorang-sorang aja nak agama, keluarga kita tak heran pun dengan agama tuan-tuan. Tak kesian kakak mereka? Tak kesian lah. Kita punya nak masuk syurga tuan-tuan, subhanallah. Mungkin ada di kalangan ni yang mai suami belakang di isteri. Pasal apa yang mai duduk ni? Bukan sebab nak jumpa saya. Pasal apa? Pasal nak syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia pergi menuntut ilmu, maka Allah akan kurniakan padanya, memudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Kita pergi depan Allah, pegang tangan suami isteri, inilah hasil dulu
kita mujahadah, kita tinggal rumah waktu maghrib, kita piduk bersila kat masjid, kita semayang sunat. Ni alhamdulillah hari ni kita suami isteri boleh masuk syurga. Alhamdulillah. Seronok tak? Seronoklah. Tapi anak-anak duk balik sana, "Ma, ayah, kami kena masuk neraka hari ni. Tolonglah kami." Pasal apa mak ayah tak tegur kami? Pasal apa dulu tak suruh? Pasal apa dulu tak ajak? Mak tak kesian kakak kami, ayah tak kesian kakak kami. Tu yang kita duk buat kat anak kita lah ni, tuan-tuan. Kita bukan nak harap dia kat kita, kita harap dia kat dia. Kita nak masuk syurga. Kalau kita ajak dia, kita dapat pahala. Kalau dia tak mau dengar, dia tanggung dosa dia. Tapi kita tak mau, kita dapat perlepasan sebab kita nasihat anak kita, dia tetap masuk neraka. Kita tak mau. Kita nak kita masuk syurga, kita nak anak kita juga masuk syurga sama-sama dengan kita. Tapi kita tahu cara anak kita duk buat lah ni, kalau tiba-tiba mati dia neraka. Dia tak tutup aurat. Dia tak reti sembahyang. Dan kita terpaksa terima. Tak boleh tegur, tak boleh nasihat. Nak hijrah, kita hijrah sama-sama. Usaha bagi dia pun turut hijrah sama-sama dengan kita. Ajaklah tuan-tuan, anak-anak kita bukan suka main masjid. Anak-anak kita memang tak suka. Kita pun tak suka dulu. Dulu mana ada suka main masjid? Ayah kita suruh pergi masjid tu, Allah, kayuh basikal separuh jalan guna pergi boleh. Itulah kita dulu. Macam tu anak kita sekarang pun tak suka. Tapi dia suka ke tak suka ke, tuan-tuan, kita nak dia jadi orang masjid. Pasal bukan untuk kita, untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Dan akhirnya, tuan-tuan, dalam perjalanan itu, subhanallah, Nabi SAW bergerak selepas 3 hari. Tuan-tuan, Nabi SAW bergerak keluar dan Nabi SAW sampai ke Madinah ataupun ke Yathrib pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sampai pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Sampai apa yang Nabi SAW buat? Nabi buat masjid dulu. Nabi mempersatukan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Nabi persaudarakan. Yang pertama Nabi buat masjid bila Nabi sampai Madinah. Nombor 1 sekali buat masjid. Yang kedua Nabi mempersaudarakan. Yang ketiga Nabi SAW buat piagam Madinah. Satu undang-undang yang menyatukan semua kaum yang duduk dalam kawasan Yathrib tu. Bukan sakat orang Islam, juga orang-orang Yahudi. Tapi endaknya orang Yahudi khianat. Tapi Nabi SAW buat itu, tuan-tuan sekalian, dengan harapan masing-masing menjaga kedudukan Nabi SAW di kota Yathrib. Tuan-tuan, dengan adanya negara, maka daripada situ berkembangnya dakwah. Dulu waktu duduk dekat Mekah, tekanan macam-macam kena kiri kanan. Tapi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW buat dakwah. Tuan-tuan, tak ada alasan kepada kita untuk meninggalkan dakwah. Orang pertama yang dihantar oleh Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah untuk berdakwah, sampai berhijrahnya Nabi dan para sahabat ke Yathrib ni, tahu tak siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Anak muda, seorang dia. Seorang lagi hantar pi, nama apa? Abdullah bin Umi Makhtum, orang buta. Nak bagi tahu, walaupun buta, tak ada alasan untuk tinggalkan dakwah. Bila duduk kat sana dengan siapa? As'ad bin Durarah. Siapa anak muda? Ada markas dakwah. Waktu duduk sembang-sembang dengan orang-orang dekat-dekat Yathrib tu, dekat satu perkampungan, Allahumma salli alaihi, tiba-tiba mai seorang lelaki-lelaki daripada kejauhan datang. Nama dia Usaid
bin Khudair radhiyallahu anhu. Mai pacak tombak depan dia, "Cap, kamu keluar pada sini. Kamu bodohkan orang-orang daripada kalangan kami. Kalau kamu sayangkan nyawa kamu, keluar pada sini." "Wahai tuan, tuan duduk kat tepi saya, biar saya cerita. Kalau tuan rasa okey, tuan terima. Kalau tuan tak okey, saya tak boleh nak paksa apa yang tuan tak suka." Boleh tak? Boleh. Sayyidina Mus'ab bin Umair cerita sikit daripada ayat Quran, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia sign up saja, mengucap je 2 kalimah syahadah. Tahu dia kata apa ni, Usaid bin Khudair ni? Dia kata, dekat sana ada seorang lagi, dia ni orang hebat. Kalau dia masuk Islam, satu kampung nanti masuk Islam. Nama dia Sa'ad bin Mu'az. Saya nanti pujuk dia mai sini, tuan nanti cerita. Dia pergi jumpa Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan Fatihah pun tak belajar lagi. Baru masuk Islam ya. Tak ada tangguh dah. Dia duduk kira, siapa nak tarik? Siapa nak tarik? Siapa nak tarik? Dia pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, "Nu, depa nak pergi serang anak menakan sepupu hang tu." Tu As'ad bin Zurrah tu sepupu dia. Dia tu duk ajar orang tak suka kat dia. Dia pergi depa nak pergi bunuh dia. Hang pergi tolong dia cepat. Kalau orang bunuh dia, hang yang malu pasal hang ketua kat sini, tiba-tiba sepupu hang duk pergi dakwah orang, duk pergi ajar orang untuk pergi ikut agama apa. Dia pun pergi, dia pergi tengok. Dia tu duk elok je dia orang, dia kata, "Aku kena getah dah." Tak apalah, pergi duduk. Dia pun pergi tegur. Dia kata, "Tuan boleh duduk tak? Mai saya cerita." Endaknya dia pula masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, dia kata apa? "Hampa tunggu ni Sa'ad, saya ada dekat sana, ada kaum saya sedang berimpun. Kaum saya sedang berimpun." Dia pergi dekat kaum dia pergi kata kat kaum dia, "Hampa kenal aku ni macam mana? Kau tuan kami, kamu tuan kami, kamu orang yang bijak di kalangan kami. Tak ada orang yang lebih terhormat melainkan pada kamu. Baik, saya orang baik di sisi kamu. Hari ini saya nak bagi tahu, aku haramkan mana-mana lelaki dan perempuan daripada bercakap dengan aku. Siapa pun tak boleh bercakap dengan aku melainkan dia masuk Islam. Dia ikut Nabi, dia ikut Muhammad, dia ikut Allah dan ikut Rasul. Baru dia boleh bercakap dengan aku." Hari itu seluruh kaum dia semua masuk Islam. Nak bagi tahu kata apa? Tak tunggu nak dakwah. Nak ajak orang pada agama ni tuan-tuan, bukan tunggu nak jadi alim. Takat mana kita tahu, kita pergi bagi tahu. Kalau kita tak tahu, kita ajak orang supaya orang yang tahu boleh bagi tahu. Tugas kita kena buat. Ni 40 tahun dah, 50 tahun dah dalam Islam. Berapa orang yang masuk Islam dengan kita? Berapa orang yang kenal Islam melalui kita? Tak ada siapa. Islam bukan untuk kita seorang-seorang. Kalaulah para sahabat Nabi SAW dulu perangai macam kita yang pikir mengaji untuk kita seorang-seorang, tak ada Islam sampai dekat tempat kita ni. Tapi yang mereka fikir, bila mereka masuk Islam, berapa ramai yang mereka nak tarik untuk masuk Islam sama-sama dengan mereka. Tuan, itulah beberapa daripada Allahumma salli ala ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah hijrahnya baginda Rasul SAW ni. Mudah-mudahan dia jadi manfaat dan peringatan yang sebaiknya untuk kita. Jangan lupa niat puasa elok kepada perempuan muslimat yang rasa nak puasa qada esok, niat puasa qada malam ni. Sahaja aku berpuasa qada yang wajib, yang fardu bagiku dalam bulan Ramadan, Allahumma salli alaihi kerana Allah Ta'ala. Dia niat puasa qada esok hari Ashura, automatik puasa sunat hari Ashura pun dia akan dapat sekali. Salih Ahmad. Dia juga dapat Allah SWT puasa hari Isnin pun dia akan dapat sekali, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan tuan-tuan, ada pengumuman sikit dekat luar sana lagi kat depan tu. Allah SWT, kami buka kaunter wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Ni projek fasa 1 telah pun 60% siap insya-Allah. Pada fasa 2 tak mula lagi, dengan kos keseluruhan mencecah 5 juta ringgit. Alhamdulillah tuan-tuan, setakat sekarang ni kita berjaya untuk buat collection sekitar 1.5 juta. Ada lagi 3.5 juta lagi nak cari.
Dan kita buka buku kaunter wakaf dekat sana. Tuan-tuan yang beli wakaf RM50 satu lot tu, malam ni malam 10 Muharram pula ni, eloklah kalau tuan-tuan nak sedekah ni, malam ni cantik sangat dah. Tuan-tuan, kami hadiahkan buku ni. Buku ni himpunan solat-solat sunat. Ada 22 solat sunat, daripada cara dia, kaifiat dia dengan kelebihan dia semua. Termasuk dekat dalam ni kita ada cerita tentang solat qada, solat sujud tilawah, sujud syukur, waktu-waktu yang dilarang solat dan sebagainya ada dekat dalam ni. Kami bagi percuma kepada tuan-tuan yang beli wakaf, insya-Allah. Dan Allahumma salli alaihi tuan-tuan yang Allahumma salli yang tak bawa duit ke apa, boleh dapatkan nombor akaun nanti dekat kaunter tersebut. Saya cuma untuk tuan-tuan bagi online. Tuan-tuan bagi online pun kami bagi buku ni juga, insya-Allah, dan resit wakaf pun kami akan bagi. Dan tabung juga kita sediakan kat tepi tu, kat jalan keluar tu. Kau rasa tuan-tuan nak bagi, kot dia rasa segan nak bagi RM50 dekat kaunter tu, dia nak bagi 1000 contoh kat tabung tu, kami terima, tak ada masalah. InsyaAllah mudah-mudahan ini manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi masa yang ketiga. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.